Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan para atlet kebangsaan yang akan mewakili negara ke Sukan Commonwealth ke-22 di Birmingham, England untuk bertanding dengan penuh semangat juang yang tidak kendur-kendur dan bukan hanya sekadar penyertaan sahaja. Ini sabda Duli Yang Teramat Mulia adalah bagi membuktikan kebolehan para atlet dan juga bagi memastikan pemilihan yang dibuat oleh ahli-ahli urus setia penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan adalah benar-benar telus dan bukannya pilih kasih. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara ke Sukan Commonwealth ke-22. Majlis berlangsung kemarin di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dalam sembah alu-aluan, Yang Berhormat antara lain menyembahkan penyertaan berterusan kontingen negara menunjukkan komitmen negara kepada sukan di peringkat antarabangsa. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menekankan semua persatuan sukan kebangsaan dan jurulatih kebangsaan sepatutnya mempunyai jadual latihan yang berterusan dan bukannya mengharapkan adanya kejohanan. Dengan itu, atlet-atlet kebangsaan yang akan sentiasa bersedia untuk mewakili negara dalam apa jua kejohanan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayanku Siti Amal Jariah binti Pengiran Majenin selaku Chef Dimission. Kontingen negara terdiri daripada 7 atlet dan 5 pegawai. Sukan Commonwealth akan berlangsung pada 28 Julai hingga 8 Ogos ini dan negara akan menyertai 2 acara iaitu bowling padang dan angkat berat. Kontingen negara dijangka bertolak ke Birmingham, England Ahad ini. Sementara itu, semasa mesyuarat postmortem Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-31 Hanoi, Vietnam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda menzahirkan ucapan tahniah kepada kontingen negara terutama kepada atlet-atlet yang berjaya meraih pingat emas dan pingat gangsa pada sukan tersebut. Menteri Kebudayaan dan Sukan dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan dengan adanya mesyuarat postmortem, landasan dan hala tuju yang jelas akan diberikan untuk terus meningkatkan kejayaan yang sudah dicapai. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menzahirkan rasa bangga atas kejayaan atlet-atlet sukan wushu dan pencaksilat semasa tamasya Sukan C ke-31 Hanoi, Vietnam yang meraih 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa dan kepada atlet-atlet lain yang telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan dan Sukan selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi penilaian dan pemilihan atlet kebangsaan menyembahkan mesyuarat bertujuan mengenal pasti kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki bagi membolehkan tindakan susulan. Mesyuarat juga mendengarkan laporan kontingen Sukan C ke-31 Hanoi, Vietnam 2021. Awang Haji Muhammad Roswazilah bin Haji Yusli selaku Chef Dimission dalam laporannya menyembahkan beberapa cadangan bagi meningkatkan pencapaian atlet. Status harian normal baharu COVID-19, 10 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi dengan 1 kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 1,660 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 78.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 52%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin
adalah 74.2%. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 akan diadakan pada hari Ahad 24 Julai 2022. Bagi kelancaran majlis itu nanti, kemarin diadakan raptai penuh di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Persembahan pada tahun ini akan melibatkan lebih 200 peserta dari kalangan belia, warga emas, OKU dan penuntut sekolah. Hadirin berhormat, Datuk Seri Setia Wang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-76. Persembahan khas pada tahun ini berkonsepkan kepimpinan Raja Bijaksana membina peradaban bangsa yang mencerminkan kesatuan hati di antara raja dan rakyat serta menerapkan nilai-nilai kebudayaan dan adat Rusam. Persembahan pada 24 hari bulan adalah 3 segmen, iaitu pertama menjunjung kasih, iaitu melahirkan gerak tari berdatang sembah di atas keberangkatan dan penghormatan kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Dan kedua ialah sebuah persembahan sketsa memperlihatkan kesatuan dan perpaduan rakyat. Dan ketiga, grand finale, iaitu persembahan bertimbakan raja untuk rakyat, rakyat untuk raja. Sementara itu, rakyat dan penduduk serta orang ramai yang akan hadir ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Brunei dan Muara pada hari Ahad 24 Julai 2022 dikhendaki mematuhi prosedur operasi standard SOP. Semua individu dikhendaki melakukan ujian ART sebelum hadir ke Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dan memuat naik keputusan ART ke aplikasi BruHealth atau menggambar keputusan ART dengan menggunakan telefon bimbit masing-masing. Hanya individu yang mendapat keputusan negatif sahaja yang dibenarkan masuk. Dimastikan untuk sentiasa memakai sungkup muka, digalakkan mensanitasi tangan, tidak bersalaman, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan individu yang mengalami demam panas, batuk, selesma, masalah pernafasan tidak dibenarkan menghadiri majlis. Latihan persembahan khas sempena Majlis Keberangkatan ke bawah Duli Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong terus diadakan. Latihan adalah bagi memastikan kelancaran persembahan tersebut semasa hari kemuncaknya nanti yang dijadual berlangsung pada hari Selasa 26 Julai 2022. Persembahan khas pada tahun ini bertemakan Raja untuk Rakyat, Rakyat untuk Raja dan berkonsepkan Raja berdaulat disyukuri rakyat. Merupakan konsep persembahan seni yang menggabungkan persembahan tarian, nyanyian serta gerak laku bercorak tradisional, kontemporari dan moden dengan penerapan ciri-ciri Melayu Islam Beraja bagi menjunjung keberangkatan Raja. Seramai 276 orang peserta telah pun terlibat di dalam menjayakan persembahan khas bagi tahun ini, dan antara mereka ini adalah daripada sekolah-sekolah rendah, menengah, kerajaan dan juga swasta. Dan selain pada itu, pelibatan daripada kumpulan belia, kekitangan awam dan juga swasta juga turut terlibat bagi menjayakan persembahan bagi tahun ini. Beberapa orang pelajar yang menyertai persembahan khas menzahirkan kegembiraan untuk mempersembahkan persembahan tersebut di hadapan baginda Raja yang dikasihi. Ini first time saya ikut persembahan dan saya teruja kerana dapat mengikut persembahan ini. Saya berbangga kerana terpilih dalam persembahan ini dan saya gembira untuk membuat persembahan di hadapan ke bawah Duli. Saya berasa sangat gembira dan excited untuk persembahan.
Dua individu didakwa di hadapan Mahkamah Magistrate bagi kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Seorang warga negara Filipina, Argel Sanchez David berumur 30 tahun, defendant, mengaku bersalah bagi kesalahan di bawah Bab 6(b) Akta Pencegahan Rasuah. Manakala Chin Chivon berumur 52 tahun mengaku tidak bersalah dan akan dihadapkan untuk perbicaraan kerana bersubahat dengan kesalahan tersebut. Siasatan Biro Mencegah Rasuah BMR dijalankan adalah hasil daripada aduan yang telah diterima daripada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengenai aktiviti rasuah di Pondok Pengawal dan pejabat pos di Muara berhubung dengan pengisytiharan palsu bagi barangan-barangan. Siasatan yang dijalankan oleh BMR mendapati bahawa defendant telah pergi ke Pondok Pengawal Kastam dan pejabat pos Pelabuhan Muara bagi menyelesaikan borang pengisytiharan yang diperlukan bagi barang konsenan. Selepas menerima borang pengisytiharan yang telah ditandatangani oleh pegawai kastam, defendant menuju ke kaunter pembayaran pegawai pemeriksa kastam bertugas. Defendant kemudian meletakkan wang tunai berjumlah RM20 di kaunter pembayaran kepada pegawai pemeriksa kastam sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya atau sebarang pelanggaran yang berkaitan dengan pengisytiharan kastam. Defendant mengaku telah dihasut untuk memberikan wang tunai berjumlah RM50 kepada pegawai pemeriksa kastam sebagai pembayaran penyediaan atau belanja bagi memastikan sebarang urusan pengisytiharan kastam berjalan dengan lancar. Wang tersebut telah dikeluarkan bersama dengan voucher pembayaran dengan catatan being cash payment for supervising fee, remarks token of appreciation for smooth clearance of cargoes. Walau bagaimanapun, defendant selanjutnya mengakui ia tidak menyerahkan keseluruhan jumlah tetapi hanya memberi RM20 kepada pegawai pemeriksa kastam. Pegawai pemeriksa kastam tersebut kemudiannya melaporkan perkara itu kepada pegawai atasannya yang membawa kepada penyiasatan dan pendakwaan kes. Mahkamah menjatuhi hukuman penjara selama 8 bulan bagi Argel Sanchez David dan menetapkan 27 Julai 2022 bagi menetapkan tarikh perbicaraan untuk Chin Chivon yang dilepaskan dengan ikat jamin mahkamah. BMR mengingatkan orang ramai bahawa menawarkan rasuah kepada pegawai penguatkuasaan adalah satu kesalahan berat yang boleh dikenakan hukuman jika sawit bagi setiap kesalahan dengan hukuman maksimum denda sebanyak RM30,000 dan penjara selama 7 tahun. Acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 di daerah Tutong dimeriahkan dengan malam rentak irama 60-an dan 80-an. Acara diadakan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Adi Asnawi bin Awang Adenan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Jabatan Daerah Tutong. Acara merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Sinaud dan Kampung Sungai Kelugos. Acara pentas perayaan akan diteruskan malam ini dengan persembahan bercorak keagamaan. Kerjasama padu semua pihak yang terlibat membolehkan urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini berjalan dengan baik. Pada masa yang sama, jemaah haji negara dapat melaksanakan manasik haji dengan selamat, aman dan teratur sehingga selamat pulang ke tanah air. Ini termasuk pengurusan bas membawa jemaah ke Arafah dan Mina, penambahbaikan kemudahan di Arafah dan Mina seperti penghawa dingin, khidmah pembersih di Arafah dan kemudahan tandas yang dinaik taraf di Mina. Perkhidmatan cemerlang kepada jemaah haji dibincangkan semasa perjumpaan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji tahun ini dengan Tuan Ali Bondagi, Ketua Maktab 112 Mekah. Awang Haji Abdullah berharap agar perkhidmatan cemerlang akan dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi pada masa akan datang. Sementara itu, Ali Bondagi, Ketua Maktab 112 menyifatkan pengurusan jemaah haji negara sebagai terbaik dan sangat teratur.
Maktab 112 juga berharap agar kerjasama itu akan terus terjalin bagi sama-sama memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah haji. Generasi belia diharap terus menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai rutin harian ke arah menyahut gagasan negara zikir. Hafal dengan mengulang-ulang bacaan dari ayat ke ayat. Sementara itu, bagi mengekalkan hafalan pula, saya membuat ulang kaji setiap hari secara konsisten. Selain itu, saya juga sering mendengar bacaan para imam atau qari di radio dan media sosial yang lain. Saya juga mendapat bimbingan daripada ustaz di sekolah dan abang saya di rumah. Saya berharap saya dapat terus menghafal sehingga 30 juz Al-Quran. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli yang Maha Mulia yang telah banyak menyediakan pelbagai kemudahan untuk dinikmati oleh rakyat dan penduduk negara ini, termasuklah dalam memberikan pendidikan duniawi dan ukhrawi yang berkualiti, khususnya dalam bidang Al-Quran. Alhamdulillah, saya mula menceburi dalam bidang menghafaz Al-Quran sejak berumur 3 tahun. Ketika itu saya bersekolah di Sekolah Al-Falah dan seterusnya bersekolah di Institut Tahfiz dan masa kini bersekolah di Smalhab. Alhamdulillah, kemenangan tersebut merupakan sesuatu yang tidak disangka. Mara ke peringkat akhir musabaqah ini merupakan impian saya pada 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah, menjadi juara bagi musabaqah tersebut merupakan sesuatu yang tidak sangka. Selama menceburi bidang menghafaz Al-Quran ini, yang menjadi tulang belakang ialah ibu bapa saya. Selamat puja usia ke bawah duli Tuan Patik. Semoga kekal qarar memerintah negara dan sentiasa dalam lindungan dan peliharaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 tahun. Semoga kekal qarar memerintah negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Para peniaga yang gagal mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151 dikeluarkan notis peringatan semasa pemeriksaan mengejut oleh Unit Sukatan dan Timbangan SDT ke atas gerai-gerai perayaan sempena sambutan Hari Keputeraan. Semasa operasi, 15 unit alat sukat dan timbang tidak mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151. Para pemilik alat berkenaan juga dikehendaki hadir ke pejabat unit sukatan dan timbangan dalam tempoh 3 hari waktu bekerja dari tarikh notis dikeluarkan untuk memastikan alat-alat yang digunakan untuk perdagangan mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151. Mana-mana peniaga yang menggunakan timbangan atau alat sukatan yang tidak dicap seperti yang dikehendaki boleh dikenakan hukuman denda RM1,000 atau penjara selama 3 bulan atau kedua-duanya sekali. Maklumat lanjut hubungi unit sukatan dan timbangan melalui email sdt@mofi.gov.pn. Penggunaan maklumat di aplikasi pengguna bijak dapat memupuk budaya bijak dalam merancang perbelanjaan dengan membuat perbandingan harga. Aplikasi tersebut telah diperkenalkan pada tahun 2016 ke arah transformasi digital dengan menyalurkan maklumat di hujung jari bagi kemudahan orang ramai. Dengan moto maklumat memperkasa pengguna, aplikasi pengguna bijak mengandungi maklumat mengenai barangan yang dikawal harga, jualan murah dan potongan harga yang ditawarkan, premis perniagaan, perkongsian mengenai pelindungan pengguna dan kemudahan bagi membuat aduan berhubung amalan perniagaan yang tidak beretika. Aduan juga boleh disalurkan melalui talian Darussalam 123, WhatsApp 833 123 atau email aduan pengguna @jps.gov.pn.
Para pengguna dinasihatkan menyimpan bukti pembelian seperti resit, kontrak dan dokumen yang relevan bagi kemudahan rujukan menyelesaikan aduan. Separuh jalan di beberapa lokasi sepanjang Jalan Tutong ditutup sementara secara berperingkat bermula hari ini, 21 Julai 2022. Menurut siaran media Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan separuh jalan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja melapis semula jalan raya dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati apabila melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi papan tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Sebarang aduan, orang ramai boleh menghubungi pihak jabatan melalui talian Darussalam 123, live chat talian Darussalam atau email pro@pwd.gov.pn.